Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat. Okey, kita akan menyambung pelajaran kita berkaitan dengan penyerapan. Pada minggu lepas, apa yang telah kita belajar? Minggu lepas kita telah belajar objek yang boleh menyerap air. Kita telah mengetahui kepentingan objek yang boleh menyerap air. Okey, pada hari ini cikgu akan fokuskan kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, objek-objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, lihat pada gambar rajah ini. Kita lihat banyak peralatan yang digunakan yang terdapat dalam gambar. Okey, salah satunya adalah tong besi. Kita lihat penerangan. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Ya, jadi bila tong besi ini tidak menyerap air, jadi dia dapat menadah dan menyimpan air hujan. Okey, seterusnya peralatan apa lagi? Okey, di sini ada payung. Seorang lelaki memegang payung. Payung ini tidak menyerap air. Jadi, payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Okey, itu fungsi payung. Dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Okey, seterusnya, apa lagi? Okey, di sini ada kasut getah. Kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Bila kita pakai kasut getah, dia dapat mengelakkan diri kita, kaki kita ni daripada basah. Okey, lagi di sini ada kereta. Cikgu fokuskan kepada cermin kaca di sini. Cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Jadi, individu yang berada dalam kereta ataupun peralatan-peralatan yang berada dalam kereta tidak akan basah disebabkan oleh cermin kaca ini. Peralatan-peralatan ini adalah tidak menyerap air. Okey, itulah kepentingan objek yang menyerap air dan tidak menyerap air. Okey, menyerap air kita dah belajar minggu lepas dan objek tidak menyerap air pun penting dalam kehidupan kita. Contohnya rumah dapat menghalang kita daripada hujan dan sebagainya. Okey, seterusnya, muka surat 80. Okey. Muka surat 80 tadi 78, sekarang muka surat 80. Nyatakan kepentingan objek-objek yang berikut. Nyatakan kepentingan objek-objek yang berikut. Kita lihat kat sini ada tisu. Okey, tisu ni apa? Kepentingan dia adalah dia dapat menyerap air. Jadi bila contohnya ada air yang tumpah, kita boleh menggunakan tisu ataupun kita boleh menggunakan tisu untuk mengelap peluh sebab tisu ni boleh menyerap air. Okey, seterusnya apa di sini? Okey, iaitu baju hujan. Baju hujan ni menyerap air ke tidak menyerap air? Baju hujan tidak menyerap air. Jadi, dia dapat menghalang diri kita daripada terkena hujan. Nama pun baju hujan tapi bukan baju hujan ni maksudnya dia dapat menghalang diri kita daripada terkena air. Okey, seterusnya ada kain lap ataupun sapu tangan di sini. Apa fungsi kain lap? Kain lap ni boleh menyerap air ke atau tidak? Okey, kain lap boleh menyerap air. Jadi, kain lap kepentingannya adalah dia boleh menyerap air yang tumpah. Contohnya air yang tumpah. Okey, payung. Ada sini payung. Payung menyerap air atau tidak? Payung tidak menyerap air. Jadi, dia dapat menghalang diri kita daripada basah ataupun hujan. Okey, itu kepentingan objek-objek ini. Itulah fungsi benda, objek yang menyerap air dan tidak menyerap air. Okey, kita ulang kaji balik. Kefahaman murid-murid. Ada objek yang boleh menyerap air, ada objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, lihat peta di sini.
Petak iting di sini. Gambar rajah lah, petak iting. Okey, penyerapan. Objek boleh menyerap air. Lihat ada objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, cikgu fokuskan dulu kepada objek yang boleh menyerap air. Contohnya adalah sapu tangan, tisu, kertas, surat khabar, kain lap. Okey, ini adalah contoh objek yang boleh menyerap air. Ini kepentingannya. Kepentingannya adalah bila air tumpah, kita boleh menggunakan kain lap mop ni untuk menyerap air. Ataupun kita boleh menggunakan tuala untuk mengelap diri kita selepas mandi. Okey, itu kepentingannya untuk objek menyerap air. Kita lihat pula objek yang tidak boleh menyerap air. Perbezaannya adalah tidak boleh menyerap air di sini. Lihat contohnya. Klip kertas, pemadam, mainan plastik, straw. Ini contoh dia. Ada banyak lagi peralatan yang tidak boleh menyerap air. Okey, kepentingannya. Lihat di sini ada payung. Jadi dia boleh menghalang diri kita daripada basah dan juga kasut bot lah ni untuk menghalang diri kita daripada basah. Okey, boleh pelajar-pelajar memahami kepentingan objek yang boleh menyerap air dan objek tidak boleh menyerap air. Okey, seterusnya murid-murid boleh mengeluarkan buku aktiviti muka surat 55 dan juga 56. Okey. Dah faham berkaitan dengan penerangan guru tadi? Okey. Objek tidak serap air. Sesuaikan jawapan dengan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Okey. Sesuaikan dengan jawapan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Lihat gambar yang terdapat di sini. Lihat gambar-gambar. Okey. Kamu sendiri mengenal pasti apa objek tersebut dan sesuaikan dengan kepentingan objek. Okey, contohnya di sini ada topeng untuk menyelam, topeng scuba. Jadi, lihat apa kepentingan yang sesuai. Okey, adakah ini menyimpan air? Adakah objek ini adalah untuk menyimpan air? Okey, tidak. Okey, melindungi mata daripada terkena air. Okey, betul. Jadi, murid-murid boleh sesuaikan. Boleh suaikan. Okey, sila lengkapkan soalan ini dan seterusnya pada muka surat 56. Okey, lihat penerangan. Dengar penerangan. Alat pengering botol air. Amir sedang mereka cipta alat pengering botol air menggunakan 3 bahan yang berikut. Yang pertama, kertas tisu. Kedua, kain. Ketiga, kertas surat khabar. Okey, caranya adalah yang pertama, balut magnet bar dengan kertas tisu. Okey, kalau menggunakan kertas tisu lah. Jadi cara dia adalah balut magnet bar dengan menggunakan kertas tisu. Kedua, lekatkan bahagian tepi dengan dawai kokot. Okey, tisu tadi lekatkan dengan dawai kokot. Masukkan magnet yang dibalut tadi ke dalam botol yang basah. Gerakkan magnet tadi menggunakan magnet lain di luar botol supaya air dapat dikeringkan. Okey, dia gunakan magnet di dalam satu dan di luar satu. Dalam tadi yang dibalut. Okey, yang di luar magnet yang kedua. Ada 2 magnet di sini yang digunakan. Okey, yang keempat, ulangi langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan kain dan kertas surat khabar. Okey, yang pertama tadi kita menggunakan tisu. Kedua, kita menggunakan kain.
Dan ketiga, kita menggunakan kertas surat khabar. Kamu ulang menggunakan aktiviti inilah, eksperimen ini. Okey, soalannya. Pada pendapat kamu, bahan penyerap yang manakah yang paling sesuai digunakan oleh Amer? Okay, ada tiga peralatan kat sini. Yang mana paling sesuai? Adakah kertas tisu, atau kain, atau kertas surat khabar? Yang mana yang paling menyerap air? Okey, kamu boleh pilih. Kamu sesuaikan. Kamu rasa kertas tisu ke, kain ke, kertas surat khabar? Okey, daripada penilaian cikgu, cikgu dapati kain yang paling menyerap air. Jadi, gunakan jawapan di sini, kain. Mengapakah kamu memilih bahan tersebut? Kerana kain menyerap air paling tinggi. Okey. Keupayaan menyerap air paling tinggi. Okey, susunkan bahan-bahan di atas mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okey. Ini berdasarkan eksperimen yang lepas lah. Kita dah buat sebelum ni. Okey, menaik. Jadi yang paling lemah dalam menyerap air adalah kertas surat khabar. Okey, seterusnya kertas tisu lebih baik daripada kertas surat khabar, dan yang paling menyerap air adalah kain. Jadi jawapan dekat sini kertas surat khabar, kertas tisu dan juga kain. Okey, cikgu harap kamu dapat mempelajari keseluruhan topik penyerapan dengan baik. Okey, dan kamu dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian kamu. Selamat mencuba murid-murid. Assalamualaikum.